A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penonton budiman yang kami muliakan, selamat menonton soal jawab agama edisi khas bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-16 Akhbar Sinar Harian, ya. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada ketika ini. Saya Azman Haji Muhammad Alawi bersama dengan anda selama 30 minit untuk meraihkan juga Ma'al Hijrah yang akan kita sambut pada hari esok. Bersama dengan panel jemputan kita pada hari ini, kami perkenalkan untuk anda yang berbahagia Dr. Zaizul Abdul Rahman daripada Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat, ya. Syukur, ya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Dan penonton sekalian, siaran kita pada hari ini dapat disaksikan di kesemua platform di bawah payung Sinar Harian, iaitu Sinar Harian, Sinar Islam Plus, Sinar Bestari dan juga Sinar Daily. Jangan lupa, ya, untuk share dan like lebih banyak lagi. Mudah-mudahan mesej dakwah ini akan sampai ke sasaran, sekurang-kurangnya dapat menyentuh setiap hati yang menonton program kita pada hari ini, ya. Baik, anak soleh kunci ke syurga. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan terjemahan matan hadisnya, ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang sentiasa memberikan doa atau mengirimkan doa untuk ayahanda bondanya. Hadis sahih riwayat Muslim, ya. Baik, tamu-tamu dan penonton sekalian, kita ada juga tetamu di studio yang sedang bersedia untuk memberikan soalan kepada kita, ya, Doktor, sepanjang program ini berlangsung, insya-Allah. Sebenarnya kalau mungkin kita tanya-tanya kenapa topik ini dipilih, topik anak soleh, nak dekat-dekat Ma'al Hijrah, apa signifikannya, kan? Jadi sebenarnya kita nak pergi lebih jauh lagi dalam kehidupan kita. Bukan kata nak hidup di dunia saja, kita nak hidup juga di negeri akhirat yang kekal abadi, yang lebih orang kata tu memberikan manfaat dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka di sinilah ladangnya untuk kita bawa ke sana. Jadi untuk kita tuai dengan hasil yang lebih berguna, maka anak soleh adalah antara kunci yang boleh membawa kita ke syurga. Itu impian semua orang, kan? Semua orang ada anak, semua orang ada ibu bapa. Tapi persoalannya, Doktor, nak jadi anak soleh ni perlu pandai agama saja ke? Silakan, Doktor. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Azman di atas lontaran soalan, iaitu adakah anak yang soleh ini bagaimana segi penghayatan agamanya? Adakah ia menjamin untuk agama sebagai paksi, sebagai kunci ke arah menjadi anak yang soleh? Kita dalam surah, ya, laqad kana lakum fi rasulin uswatun hasanah. Sebenarnya kita sebagai umat Islam yang betul-betul orang kata yakin dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahawa Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah nabiku. Mahu tak mahu, kita mesti sentiasa mengambil ibrah macam mana perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai satu perbuatan yang akhlak yang terbaik, akhlak yang merupakan yang paling terpuji, yang mana Nabi sendiri pun sebagai anak yatim, ya. Nabi sendiri pun dilahirkan dalam suasana masyarakat Arab jahiliyah yang amat teruk, ya, budayanya, tamadunnya. Jadi di sini apa yang kita boleh mengambil ibrahnya ialah agama
yang betul-betul dipraktikkan, yang betul-betul dibumikan adalah merupakan satu sandaran yang boleh melahirkan anak yang soleh. Jadi bergantung kepada aspek ihsan. Ihsan adalah merupakan macam mana orang yang beragama itu sendiri bukan hanya di bibir sahaja. Yang utamanya mesti menzahirkannya aspek perbuatan, aspek keikhlasan. Bukannya agama tu boleh ditunggang langgankan. Jadi kita sama-samalah kita check and balance pada diri kita. Adakah kita sebagai anak, sebagai ibu bapa, boleh tak kita merealisasikan konsep ihsan dalam diri kita sebagai, orang kata, manifestasi kesolehan itu. Terima kasih ya. Soalan pertama tu. Okey, maksudnya nak tak nak perlu tahu agama Ya, untuk jadi anak yang soleh ya. Bukan boleh main redah saja doktor. betul. Baik. Baik, kita tengok ya, pada zaman sekarang ni kita apa-apa pun kita nak tunggu 1 detik untuk berubah. Contoh kan, 1 Januari saya nak kurus, doktor. Ya, saya. Tapi pertengahan tahun bagai angin lalu saja azam tu kan. Ya. Tapi sebagai Muslim, kita boleh juga meletakkan satu titik temu, satu batu loncatan, 1 Muharram nak jadi lebih baik ya. Sentiasa berusaha untuk jadi lebih baik. Jadi orang kata apa, mengislahkan diri kita untuk sampai ke satu tahap makam yang terpuji lah. Kalaupun tidak sehebat para wali, mungkin kita boleh sentiasa mengislahkan diri kita setiap hari, insya-Allah. Jadi ini mungkin beberapa tip yang boleh dikongsi kepada kepada penonton kita, terutamanya ibu bapa muda ya, Betul. young parents. Mungkin doktor pun sebahagian daripada disiplin ilmu doktor adalah kesihatan mental ya. Ya, saya. Saya difahamkan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan daripada sudut itu apa tip atau petua untuk ibu bapa muda yang sedang menimang cahaya mata pertama atau kedua, macam mana mereka nak membentuk karakter mereka menjadi ibu bapa yang akan membina karakter anak-anak soleh. Silakan doktor. Alhamdulillah. Sebenarnya tips untuk menjadi ibu bapa yang soleh bukannya adalah merupakan, orang kata, manisan di bibir, ya. Kerana karakter sebagai ibu bapa lelaki yang muda-muda ni, ya. Kerana kalau mengikut kadar perceraian ya di Selangor, di Lembah Kelang ni ya pada tahun 2021, kalau mengikut rekod data amat tinggi. Mengapa? Pertamanya ialah kerana kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu agama. Kita melihat sekarang kan, ibu bapa ataupun anak-anak yang peringkat muda yang baru kahwin, mereka akan attend kursus perkahwinan. Tetapi sejauh manakah kursus perkahwinan ini memberi satu impak, kesan kepada penghayatannya ya untuk sepanjang tempoh perkahwinannya. Jadi di sini mahu tak mahu, macam mana mereka belajar tentang rukun Islam, macam mana mereka belajar tentang rukun iman, dan juga macam mana mereka belajar tentang macam mana orang kata nak mendidik anak-anak yang soleh. Andainya kalau mak ayah sendiri pun tak tahu apa maksud agama, tak tahu apa itu solat, apa itu orang kata puasa, apa itu mandi wajib. Contohnya, yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, tips yang kedua, kita sentiasa mendengar sekarang ni adalah merupakan selepas zaman PKP, ya, zaman COVID-19, yang mana anak-anak kita lebih sibuk ya dengan benda-benda yang di alam maya. Jadi mahu tak mahu sebenarnya kita banyak masa, ya, mak ayah yang muda ni, masa untuk kita menambah ilmu menerusi YouTube, menerusi pelbagai ya Telegram dan yang lain, bagi memperkasakan keilmuan mereka agar mereka
orang kata lebih menghayati sebagai mak ayah yang orang kata yang tahu macam mana sebenarnya nak mendidik anak-anak ni agar solat di awal waktu. Macam mana anak-anak ni lebihkan orang kata untuk budaya ilmu, budaya membaca Al-Quran di rumah. Yang ketiga, cuba kita wujudkan budaya orang kata generasi Al-Quran. Maknanya orang muda ni cuba sibukkan diri mereka ya dengan budaya ya Al-Quran sentiasa di bibir. Selawat sentiasa di bibir. Saya teringat ya dalam satu ayat Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maknanya di sini ya Allah dan malaikat berselawat kepada ya Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita sentiasa dalam radar, sentiasa selawat, ya sentiasa ingatkan Allah Taala. Jadi benda-benda yang kurang elok tu kurang. Maknanya Allah jaga kita. Dan saya teringat lagi ya dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ada ayatnya inilah maksudnya, maknanya bagi mak ayah yang soleh maka anaknya yang soleh. Begini maknanya ikut Ibnu Katsir ya, berpandangan bagi seorang yang betul-betul menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang menjadi saham akhirat, saham kubur, mahu tak mahu kita sendiri kena ubah diri kita. Kita sendiri kena menjadi orang yang soleh, orang yang sentiasa menjaga solat, orang yang sentiasa ya menjaga tali satu rahim dan juga menjaga orang kata setiap perbuatan yang orang kata yang embedded dan yang terselindung. Dan yang seterusnya yang keempat tips yang keempat. Kita semua ni akan pulang ke kampung asal. Ya, kita semua akan pulang ke kampung asal. Kita sudah cukup tak amalan kita ni. Jadi saya tertarik lagi tadi dengan apa yang diriwayatkan oleh hadis Abu Hurairah tadi, yang 3 perkara tu. Saya singkatkan kepada sir. S for sedekah, I for ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga tu anak yang soleh. Maknanya sekarang ni cuba kita halusi dan cuba kita pertajamkan 3 perkara ni dalam setiap amalan hidup kita agar kita tidak orang kata leka dan kita sentiasa tega bahawa kita akan balik. Kita nak balik ke kampung asal, kita sendiri kena suci, bersih, bukannya suci dalam debu ya. Maknanya kita mestilah sentiasa siap siaga. Kita akan balik dengan dan kita tinggalkan anak-anak kita ni. Bukan tinggalkan mereka dengan harta benda, tapi tinggalkan dengan Al-Quran ya? Dan menjadi anak soleh yang mendoakan kita esok di alam akhirat nanti. InsyaAllah. Saya mungkin menjawab soalan tadi. Ya. Sir, terima kasih. Ya, sir. 3 perkara tadi tu ya. Sir. Baik. Bagi melayakkan kita mendapat saham akhirat ataupun saham kubur yang bermanfaat, maka sir tadi sepatutnya ditinggalkan di dunia ini, insya-Allah ya. Baik, kita ada soalan daripada tetamu di studio yang bertanyakan ni, macam mana nak elak daripada jadi anak derhaka? Punca anak derhaka tu sebenarnya doktor, ya, doktor dah pejam mata, risau pula saya ya. Punca jadi anak derhaka tu, okey, ada setengah senario ibu bapa yang terlalu meletakkan harapan kepada anak-anaknya, harapan terlalu tinggi. Nak anak kerja begini, nak anak dapat jodoh begini. Maka si anak terpaksa memendam perasaannya demi menjaga hati orang tua. Tak nak jadi anak derhaka. Tapi ada anak ikut juga impian peribadinya, menyebabkan ibu bapa tidak redha. Maka akan wujudlah keadaan anak quote-in-quote derhaka. Jadi macam mana sebenarnya doktor untuk ibu bapa atau ibu atau bapa berlapang dada dengan impian anak, mungkin jodohnya, mungkin cita-cita peribadi anak itu, maksudnya sama-sama berada dalam radar yang saling
berpuas hati antara satu sama lain. Silakan. Syukran kepada soalan Ustaz Azman kita. Kita teringat kepada lagu P. Ramlee ya. Anakku Sazali dengarlah lagu yang ayah dakarankan. Sorry, suara Tak apa. tak sedap. Sedap. Nanti Tapi kita iringkan dengan biola. sebenarnya kita masing-masing ya ada anak. Dan kita sendiri pun mungkin masih ada mak dan ayah yang tua di kampung, yang sentiasa rindukan ingatan kita, yang sentiasa rindukan telefon kita. Hari ini ada tak kita telefon kat ayah kita? Kat mak kita tanya, ayah, apa khabar? Mak dah makan ke belum? Saya teringat dulu masa masih ada arwah mak saya. Saya dalam satu hari saya cuba call mak saya pagi, tengah hari dan malam. Saya call tak lama. Seminit sahaja. Saya call mak. Mak buat apa ni? Mak dah makan dah. Dah cukup. Tu aja. Saya bukan macam tengah hari pun. Mak kat mana ni? Mak tidur, mak kata. Saya punya arwah mak. Dan sama malam pun. Mak, sekarang ni mak dah makan ke? Belum. Tapi suara itu sekarang dah hilang. Suara itu dah hilang. Dan saya ingat lagi masa saya jadi, masa saya mandikan jenazah mak saya. Masa tahun 2013. Mak kita mandikan, arwah mak. Ya. Dulu mak kita masa kita kecil, mak kita mandikan kita. Kan? Kita bawa gas semua sekali. Sekarang ni mak kita dah terkujur. Dan kita mandi dengan pelan-pelan. Mandi dengan orang kata penuh kasih sayang. Yang terakhir ya. Sebab kita dapat ni tak jumpa dah. Lepas tu saya bersolat. Solat sebagai imam ya, untuk jenazah mak saya. Dan saya berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa makku ya Allah. Ampunkanlah dosa dan terimalah doa kami ya Allah. Sebenarnya ya, saya teringat dengan hadis-hadis yang lain. Maaf pun beginilah. Allah mana yang tak akan terima doa anaknya? Allah mana yang tak akan terima orang kata belas ihsan ya, anaknya yang meminta, ya Allah ampunkanlah dosa ibunya. Dan lepas tu bila mak saya dibawa ke kubur dan saya bawa mak saya punya mayat tu dan ke dalam kubur lah, dan saya buka mak saya punya muka, hadapkan ke tanah, ke arah kiblat. Saya pesan kat mak saya, mak, yang ni Pak Adik dah terakhir ni jumpa mak. InsyaAllah Pak Adik akan bekalkan mak apa-apa ni. Jadi di sini sebenarnya apa yang saya nak bawa ialah, sebenarnya kita masing-masing ada sisi gelap dan sisi cerah dengan mak ayah kita. Kita tahu. Mungkin kita dalam Quran sendiri, kalau kita katakan, pada mak pun dah dosa. Ini lagi kita menyakitkan, membuatkan mak kita menangis. Bukan hanya menangis kebanggaan. Ya, saya cuba, saya sendiri pun sama. Ya, saya ada anak-anak. Sebab benda ni macam, bila kita buat kat mak kita, anak-anak kita perhati tau. Anak-anak kita akan melihat, dulu macam mana dulu masa dengan mak dan ayah kita, macam mana. Jadi apa di sini yang nak saya simpulkan ialah, orang kata, jadilah anak yang sentiasa mendoakan mak dia, dan yang sentiasa orang kata membahagiakan hati orang tua. Penyejuk mata. Ya betul. Penyejuk mata. Dan seterusnya apa yang di sini yang saya nak cuba tegaskan ialah, kita, ayah dan mak ni anugerah. Ayah dan mak ni umpama wali. Ya, wali di rumah kita. Bagi insan-insan yang masih ada mak dan ayah yang dah tua, yang uzur, jagalah. Ya, jagalah mereka betul-betul. Kerana selagi masih ada masa. Bila kita dah tak ada masa, kita akan mencari-cari. Kita akan macam bingung. Di mana ayah? Di mana ibu? Untuk kita memohon maaf. Ingat ya, dosa ni hadis ada mafhumnya. Dosa kepada mak dan ayah ni, Allah akan bayar cash di dunia. Ya, tu yang kita berhati-hatilah. Kerana sebenarnya Allah mendengar, Allah
ialah rasa hati mak kita yang menangis tu. Mak tak akan mendoakan kecelakaan kepada anak. Ya? Tapi kita kena faham, Allah ni maha pengampun dan maha mengasihi. Jadi sesamalah kita, sebab saya sendiri pun sebagai mak, sebagai ayah, kita pun ada mak, ada arwah mak semua sekali. Kita sama-samalah menjadi anak yang soleh, insya-Allah. Ya. Jadi apa yang kami boleh petik daripada apa yang doktor sampaikan tadi, walau macam mana kita ada impian setinggi gunung, Ya. cuba untuk realisasikan hajat orang tua kita. Ya. Telanlah, genggamlah impian kita tu. Mudah-mudahan dengan cara kita menggenggam impian orang tua, mendokong cita-cita kita, hidup kita akan lebih mulia dan lebih aman dunia dan akhirat. Itu maksud doktor kan tadi? Ya saya. Alhamdulillah. Ya, Jangan nak ikut kepala kita saja. betul. Yeah, that's right. Baik, kita ke soalan yang terakhir ya, daripada apa yang dapat kami rumuskan, dari soalan yang sangat-sangat penting juga bagi anak yatim, doktor. Bagi anak yatim ataupun anak yang tidak pernah kenal ibu bapanya, ada ramai anak yatim yang tidak kenal ibu bapanya, mungkin membesar di rumah anak yatim ya, ataupun dibela oleh ibu bapa angkatnya. Macam mana mereka nak jadi anak soleh kepada ibu bapa angkatnya yang membesarkannya dan kepada ibu bapa kandungnya? Silakan doktor. Alhamdulillah, ada hadis yang maksud macam ni ya. Anak ni umpama kain putih ya, bila dia dilahirkan, maknanya ditentukan oleh macam mana kata Yahudi ke ataupun Nasara ya, oleh suasana sekitarnya. Sebenarnya kita kena melihat dan lebih mendalam tentang ibrah sirah Rasulullah SAW. Macam mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan tanpa ayah. Ayah dah tak ada dah. Ayahnya Abdullah dah meninggal. Dan selepas ayah dia meninggal, mak pula meninggal. Mak baginda pula meninggal. Siti Aminah, ya Allah. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dalam usia yang kecil, mak ayah dah meninggal. Lepas tu Nabi menumpang kasih pula dengan atuknya, Abdul Muttalib. Dan selepas tu pula atuk pula meninggal. Ya, dan Nabi, ialah maknanya macam mana Allah telah set up dan Allah telah satu skrip pada Nabi SAW ni dengan jiwa yang kental. Lepas tu pula Nabi, orang kata menumpang kasih dengan pakciknya Abu Talib. Dengan ramai pula dengan sepupu-sepupu maknanya dan kita faham sebab Nabi ini ada suatu tugas yang besar. Nabi Muhammad SAW tugas yang besar sebagai Nabi akhir zaman, sebagai Rasulullah, maknanya sebagai anak yatim, anak yatim bagi saya bukannya halangan untuk menjadi anak yang soleh. Kerana tadi pun saya dah tekankan, maknanya lakukan laku fi rasulil uswatun hasanah. Maknanya apa yang ada pada Nabi itu sebenarnya adalah merupakan contoh yang terbaik yang kita kena ambil. Macam mana Nabi sebagai orang kata travelers, dia bersama dengan pakciknya Abu Talib, sepupunya, sebab Nabi ni anak tunggal. Dan sebagai anak yatim, tapi Nabi orang kata dapat memperkasakan dirinya dengan orang kata nilai akhlak yang terpuji. Dan sebenarnya benda ni kita sebagai orang kata yang sekarang ni zaman anak-anak generasi Y dan Z ini, kita sebenarnya kena sentiasa empati dan sentiasa siap siaga dengan orang kata ilmu-ilmu yang diajar oleh guru-guru di sekolah. Walaupun orang kata dah mungkin mak ayah dah tak ada, tapi sebenarnya guru-guru ataupun makcik kena ambil peranan, sebab proses mendidik anak ni bukan hanya tugas individu. Dia tugas maknanya mak ayah, pakcik-makcik yang anak yatim ni, dan juga pihak sekolah dan pihak masyarakat. Sebab itu adalah merupakan tanggungjawab bersama. Jadi bagi saya memang orang kata anak yatim ni sebenarnya adalah merupakan satu anugerah kepada semua. Bila meninggalnya orang kata ayahnya ataupun maknya, pakciknya kena bertanggungjawab, dan makciknya ataupun masyarakat di sekitarnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, mana ini adalah kerja secara kolektif. Yes, kolektif. Bukannya tugas ibu bapa yang masih hidup depan mata saja. Ya.
pakcik-makciknya, adik-beradiknya, Hmm. extended family, Ya. masyarakat dan komuniti juga negara perlu memberi penekanan untuk mewujudkan warga anak soleh. Sebab anak soleh ni bukannya untuk kita tengok adik-adik kecil dekat taska sahaja. Ya, ya. Tempat soleh nampak macam gitu, tengah berzanji atau berselawat. Bukan. Ia adalah kerja yang berterusan sejak balik, sejak mukallaf sampai mati, ya doktor? Ya, setuju. Alhamdulillah. Jadi hari ini sedang penonton sekalian, sambil-sambil kita meraihkan ketibaan tahun baru hijrah, kita sematkan diri kita dengan pesanan-pesanan istimewa yang ditinggalkan daripada kalam Allah dan juga sabda junjungan Nabi, bahawasanya menjadi anak soleh itu adalah tuntutan dan bukannya sekadar di bibir sahaja, ya. Tamu-tamu dan juga sidang penonton sekalian, siaran ini juga dapat diikuti di platform Sinar Islam Plus, Sinar Harian dan Sinar Daily, juga Sinar Bistari. Dan kami mohon anda semua untuk terus share dan like link yang anda dapat lihat di Facebook dan juga di YouTube ini. Mudah-mudahan mesej inspirasi dakwah ini akan terus dapat dikongsikan kepada seluruh khalayak yang boleh mendengar dan memahami bahasa Melayu. Baik, sebagai penutup bicara kita pada hari ini, kami nak jemput Dr. Zaizul, ya, untuk membacakan doa, memimpin doa dan kita sama-sama mengaminkannya. Mudah-mudahan sambutan tahun baru hijrah kita akan terus bermakna dan memberikan inspirasi buat kita semua. Silakan doktor. شكرا. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah Tuhan kami, apalah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Apalah dosa mereka ya Allah yang telah menjaga kami daripada kecil hingga besar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, apalah dosa guru kami ya Allah, saudara kami ya Allah, isteri kami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sebenar dengan awal Muharram ini ya Allah, Engkau mudahkanlah dan Engkau jadikanlah hati-hati yang ini sentiasa ingat padamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah hidup kami sentiasa dengan bacaan Al-Quran-Mu ya Allah. Engkau jadikanlah diri kami, rakyat Malaysia, dalam sentiasa ingat padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Dan Engkau lapangkanlah segala urusan hidup kami ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Rahman, ya Rahim, ya Azim, ya Karim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau jadikanlah jiwa kami, jiwa anak-anak kami, jiwa yang soleh ya Allah. Jiwa yang sentiasa mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, kami tidak mampu ya Allah. Kami tidak berupaya ya Allah tanpa ihsan-Mu ya Allah, tanpa rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati-hati kami ini sentiasa dalam rahmat dan dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma nasral mustaqim. Allahumma nasral mustaqim. Allahumma nasral mustaqim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Hanyalah padamu dapat memohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, jauhlah kami daripada segala fitnah dunia dan fitnah syaitan, dan kami daripada segala penyakit COVID-19 dan segala kesusahan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, terima kasih di atas luangan masa yang diberikan oleh Dr. Zaizul dari FPI UKM, Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia.
InsyaAllah kita jumpa lagi doktor. Sedang penonton sekalian, mudah-mudahan sedikit perkongsian yang diberikan pada hari ini ya di dalam program Soal Jawab Agama edisi khas Ma'al Hijrah bersempena dengan sambutan ulang tahun Sinar Harian akan memberikan semangat untuk kita meneruskan perjalanan di tahun baru ini. Kita jumpa lagi penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. SI Plus.